Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rizal bin Muhammad Arsyad. Saya daripada Diploma Akuntansi Elektrikal DCS 4A. Ini saya ingin menerangkan revolusi penulisan. Pengenalan revolusi penulisan. Permulaan revolusi penulisan berlangsung dari abad ke-18 yang bermula di utara England, kemudian mula tersebar di negara-negara Eropah dan Amerika Utara sehingga kawasan lain. Umum mengetahui bahawa sejarah dunia, revolusi dunia telah melalui beberapa tahap transformasi, iaitu sejak pada tahun 7000 sebelum Masihi. Arnold Toynbee berkata 1889 hingga 1975 merupakan pelopor yang memperkenalkan istilah perindustrian dalam bukunya, iaitu Industrial Revolution of the 18th Century in England. Perkembangan revolusi industri adalah bermula dengan revolusi industri pertama, iaitu dari 1760 hingga 1830. Seterusnya revolusi industri kedua dari 1870 hingga 1914, dan revolusi industri ketiga atau dikenali sebagai revolusi industri yang bermula pada tahun 1950-an, dan iaitu revolusi yang keempat atau Internet of Things IoT. Seterusnya revolusi perindustrian 1.0. Ini sejarahnya bermula pada akhir abad ke-18 sekitar tahun 1760 hingga 1840 di Britain. Revolusi perindustrian dari pengeluaran manual ke penggunaan enjin berkuasa wap serta air. Biasanya perubahan manual ke enjin berkuasa wap air, dan air merupakan sumber perubahan yang besar dalam pengeluaran industri. Air ini merupakan sumber utama. Ekoran daripada penggunaan enjin berkuasa wap serta air sebagai sumber berkuasa, ia dapat membantu untuk meningkatkan hasil pertanian secara lebih efisien. Terusnya, selain itu, setelah kilang telah melonjak naik pada revolusi penulisan pertama, industri tekstil merupakan salah sebuah industri yang memperoleh manfaat yang banyak ekoran daripada perkembangan revolusi perindustrian pada abad ketika itu. Industri tekstil merupakan salah sebuah industri yang memperoleh manfaat yang banyak ekoran daripada perkembangan revolusi penulisan pada ketika itu. Revolusi perindustrian 2.0. Revolusi perindustrian 2.0. Perkembangan revolusi perindustrian 2.0 berlaku seiring dengan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Manusia mula mencipta tahap pemikiran yang lebih tinggi sehingga mampu mencipta alat yang mampu memudahkan kehidupan manusia. Manusia antaranya ialah Thomas Edison, Philip Hoffman dan ramai lagi. Revolusi perindustrian 2.0 telah merubah dunia, terutama dari aspek pengangkutan, binaan bangunan, produk sintetik seperti plastik serta proses pembandaran mula berlaku. Terusnya, revolusi penulisan 2.0 bermula pada tahun 1870 hingga 1914, iaitu abad ke-20 sebelum Perang Dunia Pertama. Terdapat ciri-ciri yang diperkenalkan pengeluaran dalam industri yang terbaru seperti keluli, logam, kimia, listrik dan petroleum. Telegraf dan landasan kereta api telah dikenalkan sebagai sistem yang sedia ada. Kilang elektrik memberikan sumbangan yang terbesar terhadap kadar pengeluaran di dalam industri. Hal ini demikian kerana kereta api dapat diperkenalkan ke dalam sistem ekoran daripada pengeluaran keluli secara besar-besaran yang boleh membawa kepada pengembangan pengeluaran dalam industri. Terusnya, revolusi perindustrian 3.0. Revolusi ini bermulanya perkembangan revolusi perindustrian 3.0 yang berlaku khususnya di negara-negara maju dan juga Amerika. Revolusi ini turut dikenali sebagai revolusi digital yang berasaskan teknologi maklumat dan komputer sebagai salah satu tonggak utama. 3.0 ini fokus utama ialah komunikasi dan sumber tenaga.
bermula pada 1950 dan hingga 1970. Pada zaman revolusi perindustrian itu, ia lebih dikenal sebagai revolusi digital. Pada revolusi perindustrian 3.0, perubahan berlaku apabila sistem analog dan mekanikal beralih kepada sistem digital. Sejajar dengan gelaran revolusi digital, ia melihat perubahan teknologi dari cara mekanik dan sistem elektronik analog kepada sistem elektronik digital. Faktor utama yang dilihat untuk IR 3.0 ialah sistem pengeluaran besar-besaran, mass production dan penggunaan data logik digital secara meluas. Selain itu, hasilnya ialah perkilangan moden yang mementingkan kualiti dan pengeluaran berskala tinggi serta sistem rangkaian perhubungan yang membolehkan manusia berinteraksi tanpa perlu berhadapan secara fizikal. Revolusi perindustrian 4.0. Revolusi perindustrian 4.0 di mana revolusi perindustrian 4.0 tidak hanya mengenai mesin, teknologi dan sesebuah sistem, tetapi juga meliputi skop yang lebih luas seperti gabungan fizikal, digital dan biologi seperti nanoteknologi, bioteknologi, robotik, kenderaan berautonomi, Internet of Things, IoT, penggunaan peranti dan pengkomputeran. Pembangunan pesat berlaku sepanjang revolusi ini. Kesannya, perkembangan revolusi ini menyumbang kepada pencapaian pelbagai aplikasi yang dicipta oleh manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimumkan keperluan dan juga keselesaan manusia. Apa itu revolusi 4.0 ini? Revolusi 4.0 adalah merujuk kepada proses pembangunan dalam industri pengeluaran dan automasi ke tahap yang lebih pintar dan dari yang sedia ada dengan teknologi yang lebih sesuai dan fleksibel. Mengoptimumkan penggunaan komputer dalam IR 3.0, teknologi komunikasi dan rangkaian internet yang jauh lebih baik. Kira 3.0 ini digunakan dan lebih baikkan pada 4.0. Robotik autonomi fleksibel dan berkeupayaan untuk tugas rumit, dipantau dan dikendalikan dari jauh, diprogramkan untuk beroperasi bersama manusia. Robot ini berkeupayaan untuk dipantau dan dikendalikan dari jauh. Integrasi sistem segala yang berkaitan akan bersambung untuk memudahkan urusan dan mencapai objektif kelancaran sistem pengeluaran. Industri teknologi peranti pintar iaitu Internet of Things IoT, rangkaian peranti yang mempunyai kecerdasan tersendiri yang membolehkan komunikasi antara mesin atau peranti. Mesin pintar dapat mengumpul dan memproses set data yang besar dengan lebih tepat dan konsisten. Realiti maya membantu menyediakan maklumat visual yang tepat dalam masa yang tepat kepada orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Mencurangkan potensi ego dalam melatih teknologi ini kepada kerja baru. Revolusi perindustrian 5.0. Industri 5.0 adalah revolusi di mana manusia dan mesin dapat berinteraksi dan mencari jalan untuk bekerjasama untuk meningkatkan kaedah dan kecekapan pengeluaran. Kemajuan terbesar yang diramalkan dari industri 5.0 apabila melibatkan interaksi kecerdasan manusia dan komputer bergabung. Revolusi 5.0 juga dapat membuktikan lebih bermanfaat kerana syarikat akan menggunakan sumber tenaga yang dapat diperbaharui serta mengurangkan bahan bangan. Transformasi digital akan mewujudkan nilai-nilai yang menjadi tonggak dasar industri di kebanyakan negara. Kesimpulannya, revolusi perindustrian memperlihatkan aktiviti pertanian yang menjadi teras utama dalam aktiviti ekonomi, kemudian mengalami iaitu ke arah perindustrian kaedah ini secara tidak langsung meningkatkan proses urbanisasi di anti serata dunia dan seterusnya mampu meningkatkan pertambahan dunia. Semaju-maju negara dan semudah-mudah negara semuanya amat bergantung pada sektor perindustrian untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Dalam laporan Mike
Agensi Global Institusi pada tahun 2017 menyatakan bahawa revolusi penulisan 4.0 menghasilkan 8 juta pekerjaan pada tahun 2030 sebagai buruh manusia diganti oleh automasi robotik. Sekian dari saya, Muhammad Izal bin Muhammad Asyad. Terima kasih.